Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi washabihi wa barik alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berseran lagi pada hari ini dalam program Jom Raya PKPV3 bersama saya moderator anda Roizan, dan juga hari ini 25 Mei 2021 bersamaan dengan 10 Syawal. Alhamdulillah pada yang puasa 6 hari ini raya yang ke-3. Alhamdulillah. Kami bersyukur kerana masih lagi dapat mencapai anda untuk hari ini, dan jangan lupa sama-sama kita saksikan video live ini dalam page Konsortium Industri Rakaman Muzik Malaysia, yang mana penggiat seni akan bersama kita dan juga ustaz yang akan bersama kita dan juga penggiat seni dan juga NGO yang akan bersama kini untuk kita membicarakan tentang mendebati cabaran aktiviti seni perniagaan semasa PKP. Dan kemunculan Ustaz akan mengupas kita pada hari ini dalam topik yang sangat best kerana pergolakan dunia sangat hebat hingga saya nak bawakan topik ini untuk Ustaz Ali Hanifah kupas pada hari ini. Arti sahabat sejagat Ustaz hari ini. Teks untuk Ustaz hari ini. Sebelum itu saya ingin mengalur-alurkan pengerusi Irama Tuan Ayub Majid bersama kita hari ini. Sebentar tadi baru saja live bersama dengan Tuan Dr. Mahathir dan Teri untuk program apa ya Tuan? Itu program Syria Care bersama dengan NGO, 48 NGO yang bersama mereka dalam program kali ini. Alhamdulillah. Pak Yop, mungkin kita mewartakan tujuan program ini mengenai gabungan Irama dan kes yang sedang melanda dunia Palestin. Tabung Al-Quds Emergency Aid. Alhamdulillah, Rosh, terima kasih Datuk Nora Arifin kerana sudi tampil dalam program Irama TV ini. Juga Ustaz Ali Hanifah dan kumpulan Kolo Baskers Kopelo Baskers. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi muncul dalam program kita di hari yang ke-6 ini. Tapi dalam untuk program Al-Quds Emergency Aid ni kita adalah hari ketiga, tak silap saya, hari ketiga, dan hari kita akan hari keempat, dan tabung ini akan berakhir kutipannya esok 23 hari bulan. Alhamdulillah sehingga hari ini kita mensasarkan kutipan untuk tabung ini adalah RM250,000. Tapi alhamdulillah ini hari sudah lebih daripada target dia. Tapi walau apa pun masih lagi ada mereka-mereka di luar sana boleh menyumbang kerana sumbangan anda itu amat bermakna bagi perayaan-perayaan Palestin di Gaza, kerana mereka memerlukan banyak dari segi daripada sumbangan kita. Untuk makluman, Syria Care ini ada satu NGO yang berdaftar yang sudah 12 tahun mereka menjalankan aktiviti kemanusiaan di Syria. Bila munculnya terjadinya peristiwa di Gaza ini, di Masjid Al-Aqsa, mereka terpanggil untuk bersama-sama dengan pejuang Palestin untuk membantu mereka dari segi teknikal, dari segi makanan, pakaian dan ubat. Dan sekarang ni banyak timbul keraguan kerana banyak yang ingin mengetahui adakah NGO ini betul-betul NGO yang benar-benar yang sumbangan kita akan sampai kepada rakyat Palestin. Alhamdulillah, NGO ini adalah satu NGO yang berdaftar dah 12 tahun dan rekod mereka ada cemerlang, dan mereka ada wakil di Palestin yang di mana wakil itu sekarang ini sedang mengedarkan makanan, pakaian, selimut dan ubat-ubatan. Saya sebagai Presiden Irama amat terharu dan rasa berbesar hati bila dijemput oleh Syria Care untuk bersama-sama mereka membantu mereka dalam mencari dana untuk rakyat Palestin di Gaza. Ini membuktikan yang kita penggiat seni bukan saja menghibur ataupun kalau rakyat di luar ataupun netizen di luar selalu mencop kita ni melalaikan dengan hiburan dengan itu dan sebagainya, tetapi inilah buktinya yang kita ini
banyak sebelum kita membantu Gaza, Irama walaupun baru 3 tahun dari masa PKP yang pertama hinggalah hari ini, kita tidak pernah berhenti-henti untuk membantu penggiat seni dan juga masyarakat. Dan ini adalah kali pertama kita membantu masyarakat luar negara, dan kali ini Irama bersama dengan NGO-NGO lain. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih pada para selebriti, para artis, para peminat di luar sana yang banyak membantu kami. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yop. Kita tak sendiri hari ini, kita ada jemputan istimewa. Kita ada artis baru kita yang akan muncul sebentar lagi. Artis combo, betul tak saya sebut? Capello Baskers. Capello ke Capello? Macam mana nak sebut? Capello. Capello ya? Dia tak boleh respon. Okey, dan juga kita ada artis yang sangat popular bersama kita pada hari ini, makin popular, makin hangat, iaitu Datuk Nora Arifin. Kaifah haluki? Masya-Allah Datuk makin berseri. Apa khabar? Alhamdulillah, baik Datuk. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Apa khabar semua sekali? Alhamdulillah Ustaz, Datuk, semua alhamdulillah sekali. syukur. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini terima kasih kerana sudi bersama kami dalam program Jom Raya PKP V3. Mungkin Datuk nak tanya kenapa Jom Raya PKP V3? Okey, saya sebenarnya kita pun memang dalam suasana raya macam ni kan, saya terpanggil daripada Encik Syam untuk join sekali. So saya pun berbesar hati, terima kasih kepada Roy sendiri, pada Encik Ayub, Presiden Irama, dan juga semua kru lah, semua tim Al-Quds NGO ni. Terima kasih kerana mengundang saya. Sebagaimana kita tahu, kita pun walaupun kita dalam PKP dan kita pun pergolakan macam-macam kan, kita duk bergolak dengan PKP, tapi kita jangan lupa di luar sana juga sahabat-sahabat kita orang Islam juga bergelut dengan darah, bergelut dengan hidup mati dia orang kan. So bagi saya terpanggil untuk join sama. Apalah sangat kita boleh contribute sekadar kita mampulah, sebab kita pun duk jauh kan, kita nak pergi sendiri tak mampu. So selain daripada kita boleh contribute apa saja, sumbanglah apa saja melalui kita tengok kan Al-Quds emergency aid, walaupun sikit ke apa ke, mungkin kita niat kerana Allah dan kita niat kerana kita ingin membantu sama Islam, insya-Allah. So saya pun di sini mengalu-alukan lah, mungkin anda di luar sana walaupun nak kata sibuk bekerja, tak ada alasan kan, semua orang kat rumah. So kita sama-sama lah membantu apa yang kita paling mampu. Dan saya selalu war-warkan, paling tidak pun selain daripada sumbangan, doa lah of course kan. Kita tiap-tiap malam, sekarang ni pun banyak kita dengar orang buat sembahyang hajat lah apa semua, bertahajud untuk keselamatan kita semualah, maknanya seluruh muslimin muslimat di seluruh negara lah. So insyaAllah macam ni lah kita raya, tak lagi mana-mana, duduk rumah je lah kan. Itulah. Alhamdulillah. Wow, Alhamdulillah. So semoga Datuk Nora dalam keadaan yang sejahtera. So hari ini dengan jiwa yang tenang, kerana lepas ni kita ada jemputan Ustaz yang sangat popular bersama kita hari ini, Ustaz Ali Hanafia. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar di sana? InsyaAllah saya tak dengar Ustaz, boleh unmutekan mic? Okey, dengar dah. Okey, dengar dah. Okey. Okey, assalamualaikum. Ustaz, kaifa haluka? Alhamdulillah, baik. InsyaAllah, alhamdulillah. Ustaz, terima kasih kerana terpanggil untuk bersama dengan kita pada hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Saya pun rasa sangat gembira kerana dapat terpanggil dalam program ni. Sama-sama kita dapat membantu sebanyak dalam kita membantu orang-orang Islam yang berada di Palestin. InsyaAllah sama-sama bantu. Alhamdulillah. Ustaz, sebenarnya dalam program ini program yang ke-6. So kami sedang ada seorang ustaz untuk menterjemahkan topik kita pada hari ini. So hari ini topik yang saya bagi kat ustaz ialah erti sahabat. Kalau saya bagi erti sahabat tu pendek, tapi saya maklumkan erti sahabat sejagat kerana ia melibatkan dunia. So mungkin kejap lagi Ustaz boleh kupas bagaimana erti sahabat di sisi Rasulullah. Boleh? Boleh?
InsyaAllah. boleh. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Boleh, Terima kasih insyaAllah. Ustaz Ali. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita teruskan acara kita, mari kita dengarkan sebuah video klip raya. Maklumlah kita jom raya PKP. Kalau tak ada lagu raya tak boleh lah kan. Sekejap lagi kita akan dengar perkara-perkara yang boleh muhasabahkan diri. Tapi kita enjoy dulu video klip ini sebelum kita panggil adik kita Kak Pilo Basker buat persembahan. Mungkin Dato' Nora nak bagi sebaris 2 lagu, sebaris 2 je. Okey, silakan Haji, kita tampilkan Kalisha, orang Sabah, kasih di Aidilfitri. Silakan. Ku kirimkan satu warga buatmu, kekasihku, walaupun jauh di sana. Ku rindukan senyumanmu, ku kenangi pengorbananmu di saat aku mendambakanmu. Oh ibu, oh ayah, oh ibu, kasihmu tiada ternilai harganya. Oh ayah, oh ibu, kasihmu tiada ternilai harganya. Kasih di Aidilfitri menggapit 1000 kisah memori antara kita. Kasih di Aidilfitri, Aidilfitri. Kasih di Aidilfitri menggamit 1000 kisah memori antara kita. Ampun dan maaf ku minta darimu, ayah dan ibu yang ku sayangi. Kasih di Aidilfitri, Aidilfitri. Dengan ingatan tulus ikhlas ku sanjungi hati dan budimu, kemeriahan berhari raya bersamamu. Oh ayah dan ibu, kasih di Aidilfitri. Kasih di Aidilfitri, nyanyian daripada Kalisha. Alhamdulillah. Kurang-kurangnya ada lagu raya. Semalam tak ada lagu raya. Semalam ada lagu raya ya?
Alhamdulillah. So, dalam pembincangan kita mengenai hal dua perkara mudarat yang turun untuk dunia dengan COVID-19, dengan peperangan di Gaza serentak Allah bagi. Bagaimana kita mendepani hal ini bersama. Dengan terbitnya Irama TV ini, maka muncullah berbagai idea, muncul berbagai tokoh-tokoh dan juga individu selebriti untuk berkongsi dalam satu platform Irama TV. Alhamdulillah. Untuk itu tadi sebentar tadi kita ada video klip daripada Kalisha, daripada Sabah. Kita tak sangka kita sampai mencapai almost lebih kurang dalam 7,000 viewers selama 6 hari. Alhamdulillah kami titik tolak daripada awal kerana kita banyak orang live sekarang ni kan. Jadi dengan adanya tabung Al-Quds Emergency Aid ini menggabungkan atau memberi buka mata penggiat seni kita untuk sama-sama menyumbang walaupun tidak boleh menyumbang berupa wang ringgit kerana kita semua terkesan. Tapi dengan sumbangan mewartakan, menyuarakan kerana suara-suara seperti selebriti dan tokoh amat mudah didengar oleh orang-orang di luar sana. Jadi kita Irama TV mengambil inisiatif untuk kita bersama-sama mengambil manfaat bersedekah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baiklah, tadi kita bersama dengan Kalisha, mungkin kita akan bersama dengan artis baru kita ni dulu ya, sebelum kita ke topik-topik. Kita ada soalan yang menarik untuk Datuk Nora terangkan bersama kita. Oh, tak serius sangat. Cuma hal-hal industri bagaimana mendepani PKP dalam masa depan kita ni. Datuk Nora, sebelum kita teruskan, mari kita beri laluan kepada adik-adik kita ni yang live sedang menunggu. Mari kita bersama dengan kumpulan Capello Buskers. Apa khabar adik-adik cantiknya tanjak tu, Masya Allah. Buat sendiri ke? Oh, cantiknya Masya Allah. Memang konsep Capello Buskers ni bertanjak ya? Ya memang konsep bertanjak buat masa ni. Buat masa ni lah. Buat masa PKP ke? Buat masa selama-lamanya ataupun temporary image? Buat masa ni untuk apa ni, lagu cover ni kita bertanjak lah. Okay, mungkin boleh tak kenalkan diri kepada semua kawan-kawan kita yang sedang menonton Irama TV ini dalam Jumraya PKP. Kenalkanlah saudara-saudara awak tu kepada kami. Silakan. Combo. Boleh. Saya Jimmy Zulkifli, Jeff Capello, keyboardist Zimanda. Kita punya bassist Jepit Gawang, drummer Alim Cobra. Jadi gitaris utama Zam Left Right. Alhamdulillah, berapa lama dah ditubuhkan kumpulan ini dan bagaimana dengan reputasi kumpulan ini setakat ini? Capello Buskers sebenarnya baru nak masuk setahun lebih je, tak lama pun. Cuma kita banyak buat maksudnya cover-cover lagu dan kita ada lagu kita sendiri juga. Masa ni slow sikit lah, PKP ni slow sikit. Slow sikit ke slow banyak? Slow banyak. Okey, memang ramai, kita semua terkesan, Alhamdulillah. Tapi bagaimana kumpulan Capello ni bertahan dan juga mendepani hal-hal begini? Alhamdulillah, walaupun kita apa inisiatif? Dah tak boleh busking macam dulu, tapi kita buat busking online lah. Kita buat busking online. Macam ni rumah, kita busking kat rumah je lah. Oh, okey. Mesti soundproof tu kat rumah tu. Orang luar tak dengar ke? Alhamdulillah sini. Rumah sebelah-sebelah memang tak ada orang. Okey, jangan diganggu sudah. Okey, Alhamdulillah. Tapi lu ada single sendiri berjudul lagu apa? Dah ada dekat media sosial?
Kapelo Baskers kalau ikut betul-betul single ada satu lagu Raya. Raya Sahabat Perjuangan. Oh, lagu raya apa? Raya Sahabat Perjuangan. Raya Sahabat Perjuangan. Ya betul. Itu lagu Oh, single Alhamdulillah. Ini kita bawa lagu Alhamdulillah. cover. Oh, kenapa tak bawa lagu raya? Bawa raya pun boleh, tak ada masalah. Oh, ya ke? Tapi dengan macam mana boleh terpanggil untuk membawakan lagu Atuna Tufuli ni, lagu yang nyanyian asal Remy Bandali yang merupakan seorang penyanyi cilik tahun 80-an asal Lebanon. Lagu yang mengisahkan tentang anak-anak Palestin yang selalu menjadi korban kekejaman tentera Zionis Israel. So bagaimana boleh terpanggil? Saya dengar, saya ingat dalam bahasa Arab ataupun bahasa Middle East, tapi dalam bahasa Melayu. Macam mana boleh ada siapa-siapa translator ataupun sendiri yang translate lagu ini? Menterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Kita dapat idea ni daripada setelah apa yang dah berlaku dengan kekejaman orang Yahudi pada orang Palestin. Kita rasa terpanggil untuk cover lagu ni. Saya sebenarnya tengok aplikasi TikTok itu. Saya dengan member tengok aplikasi TikTok, cover lagu tu. Saya rasa macam biasanya orang cover daripada MP3 biasa. So kita orang fikir kita nak buat version kita sendiri lah. So kita cover lagu ni sebagai salah satu tanda solidariti kepada Palestin. InsyaAllah, macam tu lah. Allah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan persembahan Kapelo. Mungkin bolehlah kita mainkan lagu raya untuk hujung-hujung segmen tu. Bolehlah, sedekah. Boleh? Jangan beralih lah. Duduk situ sampai habis. Tapi bolehlah masuk untuk bersama dengan kita dalam perbualan kita nanti. Ya? Panggil apa? Zulkifli? Panggil apa awak? Jimmy. Jimmy. Okay. Alright, Jimmy. Alright, Jimmy. Okay. You my friend. Okay, Jimmy. Okay. Mari kita membedakan kawan-kawan sebuah lagu yang menyanyi hati tapi telah pun diterjemahkan dalam bentuk konsep Baskers daripada Kapelo Baskers. Judul Atuna Tufuli kan Kapelo Baskers. Atuna Tufuli, Atuna Tufuli, Atuna Tufuli, Atuna الصلاة. جينا عندكم عين من ساعتكم، ايش ما في عنا عين ولا ديني، على أرضي مروعة، أرضي هرية مسروعة. سمعنا علم كلام بنعيش طيل الأيام، بنعيش عم يسقلوي بالرفق الحمام، على أرضي مروعة، أرضي هرية مسروعة، أرضي زهيري مثل زهيري، أتونا السلام أتونا تفولي، أتونا تفولي، أتونا تفولي، أتونا تفولي، أتونا الصلاة. سمعنا علم كلام العيش طيل الأيام، العيش عم يشتلوي والرفق الحمام، على أرضي مروعة، أرضي هرية مسروعة، أرضي زهيري مثل زهير،
أدونا الصلاة أدونا طفولي أدونا طفولي أدونا طفولي أدونا طفولي أدونا I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My doors are waiting, my friends are praying, small hearts are begging. Give us a chance. 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 Please, please, give us a chance. Aduna tufuli, aduna tufuli, aduna tufuli, aduna, aduna, aduna salam. جينا عيدكم بالعيد من سعاكم، عيش ما في عنا لا عيان ولا زينين. Alhamdulillah, Atuna Tufuli Nah, daripada tu kumpulan Jafil Unesco. Alhamdulillah. Maaf kerana kita dapati audio daripada daripada Kapelo Baskers tu agak ada sedikit putus-putus, jadi problem, kita ada problem. siarkan atas permintaan kawan-kawan kita untuk siarkan video klip Ana Tufuli itu daripada nyanyian Kapelo Baskers. Alhamdulillah. Terima kasih Jimmy dan juga kawan-kawan Kapelo Baskers. Alhamdulillah. Tahniah kerana sama-sama menyambut. Tapi saya tak sabar nak dengar lagu Sahabat nanti, Sahabat Perjuangan. Standby ya? Lagu raya kan? Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Dan seterusnya, kita ingin sama-sama dengan sahabat-sahabat sekalian. Maaf kerana ada sedikit kesalahan ralat dalam audio tadi, itu maklumlah live kan. Berbagai-bagai perkara akan masuk langgar wave kita ni. Jadi al-maklum sajalah, Alhamdulillah. Jadi untuk itu Pak Yok mungkin nak tambah sikit untuk tabung ini sebelum saya jemput Datuk Nora bersama dengan kita. Silakan Pak Yok. Okey, Alhamdulillah. Saya menyerulah kepada rakan-rakan ataupun penonton-penonton di luar sana. Kerana kalau kita nak harap pada pengingat seni pun sekarang dah waktu COVID ni ramai yang terjejas. Walaupun mereka tidak dapat membantu dengan wang ringgit, tetapi dengan bakat mereka, dengan bakat dan doa mereka, itu adalah satu yang cukup bermakna bagi kita dan juga rakyat Palestin di sana. Jadi kita berharap penonton-penonton, peminat-peminat Datuk Nora, peminat-peminat Baskers, peminat-peminat Ustaz Ali Hanafiah dapat membantu sedikit sebanyak pun, walaupun RM1 itu sudah cukup memadai. Jadi kami di Irama mengucapkan betul-betul ribuan terima kasih kepada semua yang menyokong usaha kami ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Kita nak ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat kita yang berada di page
Facebook kita ni sekarang sebelum Datuk Nora, kalau biarkan Datuk Nora bercakap dia panjang nanti kita nak dengar. Kita welcome dulu kawan-kawan kita dekat Facebook ya. Baik, terima kasih kepada yang menonton, Azni Samsudin. Terima kasih Congrats dia kata Perkasa 6090. Kita ada Jimmy. Terima kasih Jimmy bersama dengan kawan-kawan. Yusrina Mat Yusof. Terima kasih Abang Noah, Jimmy dan geng Kapelo katanya. Kamal terbaik Syria K, moga dia memudahkan urusan bantuan di Gaza Syria. Dan juga terima kasih kerana hadir dan juga dia kata ucapkan tahniah kepada Irama TV atas penganjuran program yang hebat ni. Rushdi Ramli, Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberkati segala usaha murni. Terima kasih. Enol Syam, salam. N Azhar, dia kata handsome semua. Tak ada yang cantik belaka ke? Handsome je. Okey, terima kasih. Sulap Maria hadir. Ahmad Syarizal, Kamar Intizer dan juga Putra Hafiz, Di Ambos, lagi siapa lagi? Dan Dahlia Diara. Datuk Nora sentiasa cantik. Mestilah. Terima kasih dan siapa lagi yang lain-lain sedang Eric dan juga terima kasih. Saya akan sambung lagi kawan-kawan kita. Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum, terima kasih Uwais yang bersama kami. Dan Syed Muhammad. Dia kata terima kasih Jimmy kerana bagi kita lagu yang hebat, Ana Tufuli. Terima kasih. Dan seterusnya mari kita bersama dengan Datuk Nora. Datuk Nora, bagaimana kita nak mengatasi masalah kita ni, mendepani keadaan kita dalam sebagai penggiat seni, sebagai usahawan, mendepani keadaan PKP yang berlanjutan dan mungkin boleh mungkin beritahu kita dalam keadaan situasi Datuk Nora sekarang. Terima kasih yang semakin cantik. Di ruang komen. Begitulah. Saya setuju. Okey. Silakan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okey. First kali saya nak tepuk tangan ni dekat Jimmy dan combo Kapelo tadi. Well done. Saya orang kata teruja tengok itulah semangat orang seni kan. Dalam apa keadaan sekalipun hidup mesti diteruskan, kena menyanyi juga. Dan kita sebagai penyanyi, kalau musician tu dikasih gitar, dikasih anything instrument je jalan kan. So macam tu lah. So macam Datuk Rastanda tadi, macam mana kita nak meneruskan. Saya rasa memang semua orang terkesan kan, tak terkecuali orang makan gaji je kot ya. Tak terkesan sangat. So orang macam kita ni, betul kan? Orang macam kita, kais pagi makan pagi, especially orang berniaga di luar sana, ramai yang terkesan. Especially mungkin saya nak sebut sikit, baru-baru ni macam dalam bulan puasa ada sahabat-sahabat kita yang berniaga di PWTC kan. Ramai yang terpaksa tutup booth dia orang because kita start PKP balik. Lepas tu banyaklah yang berniaga di pasar Ramadan segalanya. Banyaklah, terlalu banyak kita dengar macam-macam kan. Jadi memang saya pun memang kita sama-sama simpati sebab kita tahu kesusahan masing-masing. Dan saya rasa kita tidak ada pilihan selain daripada kita terpaksa adapt, kita terpaksa terimalah, kena adapt juga dengan keadaan ni, suka ke tak suka. Dan mungkin dalam masa sekarang ni menyebabkan kita lebih kreatif lah. Macam tadi Kapelo Basker tadi, dia kata boleh buat online, nyanyi online. So mungkin macam mana kan. So mungkin daripada situ orang boleh lebih kenal kan. Mungkin kalau kita basking dekat Sogo ke dekat mana-mana, mungkin kelompok dia kat situ je. Tapi mungkin bila kita basking dekat dekat online, dia punya viewers dia lagi besar. Mungkin orang di luar KL, di luar tempat kita ni, mungkin lebih boleh tengok lagi kan, masuk Singapura ke mana-mana lah. So saya rasa kita kena lebih kreatif lagi. Macam saya sendiri di saat sekarang memang show pun tak boleh buat, so terpaksa postpone, lepas tu tergantung macam mana. So terpaksa lah, macam saya pun ada berniaga sendiri, terpaksa lah orang kata buat bisnes apa-apa. Macam saya banyak buat bisnes makanan dan sebagainya. Dan saya rasa benda tu tak ada orang kata macam orang kata artis kena buat ni, kena buat. It's okay sebab kita masing-masing terpaksa meneruskan hidup. Yang penting kita mencari rezeki dan orang kata pendapatan yang halal lah kan. So saya rasa keep it up pada orang di luar sana, ada penggiat-penggiat seni especially.
teruskan do whatever that you can, dan sebagai rakyat-rakyat di luar sana, netizen ke netizen, rakyat-rakyat semualah termasuk saya sendiri, saya pernah baca ada satu artikel statistik yang mengatakan Malaysia ni salah satu negara yang sangat pemurah dari segi nak menderma, menyumbangkan kepada tabung-tabung. So saya rasa kita kena maintain, teruskan, bukannya kita menyumbang kepada benda yang salah kan. So bagi saya teruskan menyumbang walaupun dengan sedikit, mengikut kemampuan kita, dan kalau kita tak mampu nak sumbang kot duit, kita buatlah apa saja dalam kapasiti yang kita boleh lah. As long as benda tu ada manfaat, everybody boleh share. Macam kita malam ni lah, kita boleh, saya pun first time dengar combo Kapelo ni, first time, mungkin lepas ni nak dengar ceramah Ustaz Ali kan. Jadi mungkin sambil-sambil kita menyumbang, sambil kita menderma, kita juga membantu umat Islam di luar sana dan kita dapat ilmu juga. So it's a win-win situation dan semua dapat manfaat dia. So itulah, kalau boleh kita kena teruskan lah. So Okey, itu kalau saja. boleh Apa lagi Datuk soalan? Nora boleh bacakan timeline kita tu untuk sahabat-sahabat kita dengar. Silakan. Alright, Syria Care Malaysia sumbangan Al-Quds Emergency Aid boleh dibuat melalui akaun Syria Care iaitu Maybank, nombor sekian-sekian 5621066535. Reference dia Al-Quds, dalam tempoh kutipan 16 Mei hingga 23 Mei. So ada masa tu. So sama-sama kita menderma, menyumbang, dan kita niatlah kerana Allah. So insya-Allah derma kita, sumbangan kita ni sampailah kepada yang memerlukan, insya-Allah. Masya Allah, itu dia rintihan dan juga suara hati naluri daripada Datuk Nora. Mari kita lihat video klip terbaru Datuk Nora dengan judul Naluri. Boleh? Okey, silakan. Boleh. Boleh ceritakan sikit video klip ni bila dia buat ya untuk Masya Allah, tabarakallah. Hai, saya macam berada di situasi itu dan memahami naluri itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Datuk Nora bertabah dan juga kuat dalam menghadapi, mendepani kehidupan yang akan datang. Masya Allah. Terima kasih. Tapi kita tak habis kat sini. Banyak lagi yang kita nak story-mori kejap lagi. Alhamdulillah. Sebelum itu, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Ni ada komen Wais mengatakan, Assalam Datuk Nora. Saya cuma nak cakap lagu ni Ray. Dia kata, congrats. Ainun Nora, Assalamualaikum. Eric Six dan juga Ahmad Syarizal mengucap salam kepada Datuk Nora. Mungkin ramai yang sedang komen ini. Jadi kita sama-sama akan baca, insya-Allah lepas program ni kita akan balaslah. Insya-Allah kalau Datuk Nora sudi boleh balas di konsortium Irama ya, insya-Allah. Dan seterusnya, erti sahabat perjuangan. Masya-Allah, saya apabila Allah Ta'ala memberikan kita nikmat dan juga mudarat, dua-dua dia bagi, dengan COVID-19 dibagi, dengan peperangan dia, dengan bebalahannya, dengan itu dia, dengan kuasa TikTok, dengan kuasa media sosial, berbalahlah mereka. Tapi Al-Quran mengisahkan perjuangan para sahabat Nabi SAW yang dimulakan dengan meninggalkan orang tua dan mau tak mau terus bermusuhan dengan kerabat mereka. Sebahagian sahabat meninggalkan anak-anak mereka, kampung halaman, harta mereka dan banyak lain hal harus dilepaskan demi mencari keredaan Allah Subhanahu Taala. Kawan-kawan kita semua berpisah dengan erti ini, maka kami bawakan tajuk erti persahabatan sejagat yang sekarang ini kita berkumpul untuk memberikan jiwa kita, memberikan sumbangan kita kepada yang memerlukan di sana. Walhal kita pun memerlukan. So bagaimana kita nak bahagi, bagaimana kita munasabah diri, bolehlah kita memperkenalkan Ustaz Ali Hanafiah untuk sama-sama kupas dalam hal ini. Assalamualaikum Ustaz Ali, Alhamdulillah. So panjang cerita saya tu, tapi kita nak Ustaz Ali mungkin boleh memberikan kita sedikit tazkirah mengenai erti persahabatan sejagat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz boleh naikkan sikit mic tu, kena volume. Naikkan sikit ni. Kod ni. Atas Jelas sikit. Oh. Ha, tu dia. Jelas? Okey. Jelas. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan pandemik, dalam keadaan COVID-19, kita sama-sama dapat duduk dan semuanya wajah berseri-seri. Kita tengok pengurusi pun wajah berseri-seri, hos wajah berseri, Datuk Nora masya-Allah berseri-seri. Dengan video klipnya masya-Allah, Abang Ayub pun berseri-seri. Kumpulan basket pun alhamdulillah berseri-seri. Maksudnya kat sini, walaupun dalam kesusahan, Allah Subhanahu wa taala letakkan kesenangan. Inna ma'al usri yusra, bersama-sama dengan kesusahan ada kesenangan. Di dalam kesusahan tu ada kesenangan. Ada orang, dia bila dia dapat ujian, dia nampak itu adalah nikmat. Nabi Ayub AS, bila dia terima penyakit yang ada sesetengah ulama, dia kata penyakit ini tidak boleh kena kepada Nabi-Nabi. Ini ada perbezaan pendapat lah. Sebab penyakit itu, Nabi-Nabi tak boleh kena penyakit yang menyebabkan penyakit itu memalukan dia, mengaibkan dia. Jadi Nabi Ayub AS kena penyakit tersebut. Jadi sebab apa dia ceritakan? Sebab ulama-ulama besar cerita benda ni. Jadi Nabi Ayub AS kena penyakit, berkudis-kudis ulat datang kepada dia. Sampai satu tahap anak-anak dia tinggalkan dia. Jiran-jiran pun tinggalkan dia. Sebab terlalu teruk penyakit dia. Semua orang minta dia supaya dia doa pada Allah, supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia. Tapi apa dia kata? Masa aku sihat, aku tak minta pun Allah Ta'ala tarik sihat tu. Jadi bila Allah Ta'ala hantar aku sakit, aku malu nak minta Allah Ta'ala tarik, angkat sakit ni. Jadi apa yang Nabi Ayub AS nampak, dalam ujian tu ada kesenangan. Dalam ujian tu sebenarnya dia ada nikmat. Sebab ujian ini sebenarnya mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beritahu, man ata'ani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang mencintai aku, maka siapa yang mengikuti aku, maka dia mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku, dia akan bersama-sama dengan aku dalam syurga. Ada orang yang sayang Nabi, dia akan bersama dengan Nabi dalam syurga. Jadi mana mungkin nak bersama dengan Nabi SAW jika kita punya syurga rendah. Jadi untuk dinaikkan syurga itulah Allah Ta'ala datangkan ujian demi ujian untuk bagi pahala, untuk angkat darjat kita, untuk angkat syurga kita dekat dengan Nabi SAW. Itu datang ni ujian. Ada satu orang sahabat, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia datang masuk Masjid Nabawi, dia tengok Nabi terbaring. Nabi tak makan 3-4 hari. Kita kalau berpuasa 12 jam pun dah tak tahan. Nabi SAW 3-4 hari tak makan. Jadi sahabat ni tak menangis tengok Nabi. Dia tanya, wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Adakah kamu sakit? Nabi beritahu, aku tak makan, aku lapar. Jadi sahabat dia menangis. Dia keluar, dia pergi cari upah untuk bagi Nabi makan. Apa dia buat? Dia ambil upah, ambil air daripada perigi. Upah tersebut berupa kurma. Dia pun datang bawa jumpa Nabi SAW, bagi Nabi makan. Jadi Nabi pun makan. Bila Nabi makan, Nabi cakap pada dia, aku tahu apa yang kamu buat ni semata-mata kerana kamu cinta pada aku. Jadi sahabat ni kata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, aku sangat-sangat mencintai kamu. Dan Nabi beritahu, bersedialah kamu. Kerana orang yang dekat dengan aku, makin hampir dengan aku, ujian akan datang kepada dia seperti mana
air yang turun mencurah-curah daripada bukit. Maksudnya, ujian akan datang kepada orang yang dekat dengan Nabi SAW lebih laju daripada air yang jatuh daripada bukit. Jadi maknanya semakin kita mencintai Nabi, semakin banyak ujian datang kepada kita. Tak henti-henti ujian datang kepada kita. Jadi kita kena ingat sebenarnya ujian yang datang kepada kita ini adalah nikmat daripada Allah yang mendekatkan kita lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi nikmat. Ujian akan jadi nikmat kepada kita. Jadi menjawab soalan tadi, adakah kita ini bersaudara? Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran. Jelas. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Jadi kita ni bersaudara. Ada iman, ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan hati, dengan lisan. Kita ucap dengan lisan, kita mempercayai dengan esanya Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, maka kita beriman. Setiap orang beriman adalah bersaudara. Setiap orang beriman adalah bersaudara. Ma min imri'in yakhdulu imra'an musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min ardihi. Sesiapa yang tidak hiraukan saudara Islamnya, yang kehormatannya dicabuli dan maruahnya dicemari, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghiraukannya pada ketika dia mengharapkan bantuan. Ini kalau kita biarkan orang Islam, kehormatan dicabuli, maruah dicemari, orang tindas dia, kita tak hirau, kita tak ada rasa apa-apa, hati pun tak ada rasa apa-apa, maka Allah tidak akan hiraukan kita bila kita perlukan bantuan Allah. Wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allahu fi mawti'in yuhibbu nusratuhu. Manakala orang-orang yang membantu mana-mana saudara Islamnya yang kehormatannya dicabuli, maruahnya dicabuli, dicemari, Allah pasti akan membantu dia dalam keadaan dia mengharapkan bantuan. Jadi dalam dunia ni kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Kadang-kadang kita bantu orang, satu masa nanti mungkin kita mengharapkan bantuan. Jadi bila kita bantu saudara Islam kita, Allah yang akan bantu kita. Allah yang bantu kita. Lebih-lebih lagi kita bantu agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Sesiapa yang bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu dia. Hari ni apa yang kita nampak di Palestin ni adalah peperangan dengan kebatilan. Bukan nak perang orang Palestin tu. Kalau kita duduk di Palestin, kita yang kena. Bukannya mereka nak perang dengan orang Palestin. Bahkan mereka nak rampas tanah tu. Mereka nak beritahu yang mereka yang betul. Jadi ini perang hak dengan yang batil. Jadi kita yang pertama, kita mempertahankan agama Islam. Dan yang kedua, kita mempertahankan saudara se-Islam kita. Yang mana hadis tadi saya dah baca kan? Yang bila kita bantu, Allah Ta'ala akan bantu kita bila masa kita memerlukan sesuatu. Malla yahtammu bi amril muslimina falaysa minhum wa man la yusbihu wa yumsi nasihan lillahi wa li rasulih. Ini tak boleh baca. Sesiapa yang tidak mengambil berat tentang urusan hal ehwal orang Islam, maka bukanlah dia daripada kalangan orang Islam. Kita tak rasa apa-apa.
orang Islam ditindas, kita tak rasa apa-apa. Sebenarnya kita bukan Islam lagi. Sebab kita tak rasa apa-apa. Contoh, kita ada adik-beradik. Contoh Abang Ayub ni, abang sulung kesayangan saya. Kan tiba-tiba Abang Ayub sakit. Saya tak rasa apa-apa. Saya buat tak tahu je kat dia. Tak apalah, mati pun tak apalah. Maknanya, dia bukannya adik-beradik saya lagi. Dia kata macam mana? Orang kata macam mana Ustaz Ali ni? Abang sulung dia sakit, terlantar pun dia buat tak tahu je. Jadi orang tak kata, oh, ni mana mungkin ada beradik ni. Jadi, kalau kita tak rasa apa-apa yang telah berlaku kepada orang Islam, kita bukan orang Islam sebenarnya. Kita bukannya bersaudara. Allah beritahu dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman, dia bersaudara. Jadi, yang pertama kita bantu saudara si Islam kerana mereka beriman kepada Allah. Dan yang kedua sebenarnya kita mempertahankan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan perasaan kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita Palestin, kita menyumbang kepada mereka, Allah Taala pandang. Allah Taala akan kira. Allah Taala esok bangun di padang mahsyar. Dan Allah bila tanya kita boleh beritahu pada Allah, ya Allah, aku tak mampu nak pergi ke sana. Aku tak mampu nak bantu. Tetapi ya Allah, rezeki yang kau bagi, aku infakkan kepada agamamu. Aku infakkan kepada orang-orang yang memerlukan. Ini orang yang betul-betul memerlukan. Jadi inilah saudara se-Islam kita. Bila dia beriman kepada Allah, maka dia adalah saudara se-Islam kita. Semoga menjawab persoalan daripada host, insyaAllah. Saya Kalau voice. bagi panjang lagi tak berhenti nanti. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, saya. Khusyuk mendengar tazkirah daripada Ustaz. Walaupun singkat tapi sangat padat dan juga sampai. Saya faham. InsyaAllah saya pun rasa kawan-kawan kita pun faham tentang penjelasan erti persahabatan sejagat. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Saya hampir ada lagi tak? Saya tengah tunggu lagi. Bestnya. Tapi sebenarnya sebentar lagi Ustaz, saya nak mungkin Ustaz boleh tambah sikit je lagi. 10 perangai Yahudi masih kekal dalam kita ni. Seperti 10 perangai dia. Dan Allah tinggalkan sebilangan dari mereka untuk kita diuji. Mungkin boleh sentuh sikit tentang perangai ini. Sikit je lah. Saya 2 minit. mungkin tak nak sebut tentang perangai dia. Tapi kita sebut tentang ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala beritahu tentang orang-orang Yahudi. Okay. Berapa ayat Quran yang Allah Ta'ala cerita tentang orang Yahudi. Pertama dalam surah Al-Fatihah sendiri. Surah Al-Fatihah, kita baca 2 doa dalam tu. Yang pertama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu kami menyembah dan kepada kamu kami minta pertolongan. Kita minta dengan Allah. Kemudian kita minta doa ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kemudian ayat tu dia sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan-jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Bukan jalan yang engkau marah. Siapa ni? Ulama kata ini orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Ini dalam Fatihah ni, Ummul Fatihah, Ummul Quran. Ibu kepada Al-Quran. Allah Ta'ala kata, bukan jalan orang yang engkau murkai. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni dia banyak ilmu. Sebab apa? Allah Ta'ala hantar daripada Nabi Yaqub, Ishaq, sampai kepada Nabi Isa AS.
kebanyakannya semua daripada Bani Israel. Semua daripada mereka. Mereka ada kitab Taurat. Mereka ada kitab Zabur. Sampailah kepada Nabi Isa AS, kitab Injil. Mereka ada suhuf lagi. Lembaran-lembaran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa. Mereka tahu. Tetapi mereka tak nak amal. Mereka tetap mengingkari. Mereka tetap merasa lagi mereka hebat. Mereka tetap merasa lagi mereka mulia. Ada dalam kitab mereka, apa yang mungkin ramai orang tak biasa dengar, terkejut. Kan? Orang Yahudi ni, dia pandang orang Nasrani umpama binatang tunggangan. Binatang tunggangan, dia ada binatang, dia haram dimakan, tapi boleh disentuh. Itu orang Nasrani. Maknanya, bagi dia haram makan. Tapi, sentuh tak apa, dia boleh berkawan. Dia akan gunakan orang Nasrani. Dalam masa yang sama, dia tak perasan orang Nasrani pun gunakan dia. Okey. Tetapi orang Islam, dia anggap orang Islam ni umpama khinzir. Makan pun tak boleh, sentuh pun tak boleh. Maksudnya, dia pandang orang Islam ni hina sangat. Dia pandang orang Islam ni hina sangat. Jangan kita percaya cakap dia. Okey. Tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua ni pula, orang yang sesat. Orang yang sesat ini adalah orang Nasrani. Sebab apa mereka sesat? Mereka mensyirikkan Allah. Mereka kata Tuhan tu ada 3. Memang ada syirik dah. Syirik. Memang dosa dia tak diampunkan. Sebab tu kata mereka ni sesat. Tapi orang Yahudi ni Allah Ta'ala murka, marah. Allah beritahu dalam Quran lagi. Dalam surah Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan dalam bahasa Arab kan. Saya dulu belajar di Pakistan. Jadi terjemah bahasa Urdu. Lan ni maksudnya zarur barazarur nehi. Pasti dan pasti tidak. Dia kalau Allah Ta'ala kata, contoh, kamu tidak masuk dalam neraka. InsyaAllah memang tak akan masuk dalam neraka. Tapi kalau Allah kata, kamu pasti dan pasti tidak akan masuk neraka. Dia satu penekanan kat situ. Jadi kalau kita dengar tu, kita macam seronok kan. Contoh, Datuk Nora dia panggil saya datang rumah kan. Ustaz nanti saya jemput datang. Ataupun dia kata, Ustaz, saya pasti akan jemput Ustaz. Mesti yang kedua lagi penekanan kan. Macam itulah Allah dalam ayat Quran. Allah Ta'ala beritahu, walan tarda ankal yahud. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda dengan kamu. Hatta tattabi'a millatahum. Sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Jadi dia takkan reda. Ini Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Bukannya Allah Ta'ala kata tidak saja. Pasti dan pasti dia tidak. Jadi orang Yahudi dengan Nasrani ni sebenarnya kita tak boleh percaya langsung. Kita tak boleh langsung ambil dia punya syur dia ke, dia punya cadangan ke, kita jangan ambil langsung. Kenapa kita nak ambil cadangan dia sedangkan ramai lagi orang Islam? Kita nak ambil mesyuarat dengan dia, kita ramai lagi orang Islam. Kita ramai lagi cerdik-cerdik pandai. Sedangkan mereka ni Allah Ta'ala sendiri beritahu dalam Quran. Berapa banyak yang dia dustakan perkataan Nabi-Nabi. Siap kitab-kitab mereka tukuk tambah. Mereka membuat pendustaan kepada Nabi-Nabi. Mereka sanggup bunuh Nabi.
Mereka bunuh Nabi mereka bunuh Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Yahya, mereka buat coba. Itu Nasrani. Tapi mereka nak bunuh Nabi-Nabi sampai tahap tu. Walaupun mereka dah tahu orang kafir waktu zaman Nabi mereka tak percaya, tapi Nabi-Nabi Bani Israel ni mereka percaya. Mereka tahu. Sebab tu Allah Ta'ala murka dengan mereka. Jadi sifat mereka sebenarnya senang kata jangan percaya langsung. Ini Allah yang beritahu. Allah sendiri dah murka dengan mereka. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, Allah Ta'ala murka dengan mereka. Jadi kita kena berhati-hatilah dalam kita bermuamalah ke. Kita kena tengok orang Yahudi dengan orang Nasrani. Mereka berdua ni Allah Ta'ala dah cop. Jadi kita kena berhati-hati. Kenapa kita nak bermuamalah dengan mereka sedangkan kita ketepikan orang-orang Islam. Kita kena dahulukan orang Islam. Ia lebih berhak. Contoh, bila kita nak bagi sedekah. Kalau boleh, kan adik-beradik kita, kadang-kadang kita punya jiran, orang dalam kita punya kampung, tak ada duit, kan kita pun tahu. Tapi kita boleh sedekah jauh-jauh. Yang paling berhak adalah orang yang paling dekat dengan kita. Sebab kita mengetahui hal keadaan mereka. Kita berhak, kita kena bantu mereka. Contoh, satu lagi. Kalau ada seseorang dia buat zina lah, na'udzubillah min zalik. Dia buat zina dengan orang kampung seberang, dengan dia buat zina dengan jiran sebelah dia. Dosa buat zina dengan jiran sebelah lagi besar. Sebab apa? Sepatutnya dia jaga kehormatan jiran dia. Bukannya dia mencabuli kehormatan jiran dia. Jadi sebab tu kita, daripada kita bermuamalah, kita buat urusan dengan orang bukan Islam, lebih-lebih lagi dengan Yahudi, dengan Nasrani, kita kena buat urusan dengan orang Islam. Jadi mungkin menjawab persoalan tu, saya buat kesimpulan nak cerita. InsyaAllah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya kalau boleh nak dengar panjang tu. Nak dengar panjang lagi, Masya Allah. Masa saya cemburu Ustaz. Okey, Masya Allah. Ya Allah, kejap lagi kita sambung lagi Ustaz ya. Alhamdulillah. Boleh. Saya nak kaitkan yang Ustaz cakap tentang Al-Fatihah. Mari kita dengarkan versi anak comel ini, anak-anak Datuk Nora yang comel ini menterjemahkan arti Al-Fatihah dalam bentuk video klip. Sila kita bersama dengan arti Al-Fatihah. Mari kita saksikan sama-sama. Silakan. Mungkin Datuk Nora mungkin lepas ni boleh ceritakan. Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjuki
Baru-baru ni saya jumpa Putri, ya Allah, dah dewasa, cantik, comel sangat bersama saya berkasidah di sekolah. Alhamdulillah, Masya Allah. Lagu ni memang boleh akan jadi satu history dalam industri. Masya Allah, terima kasih. Boleh Datuk Nora ceritakan sikit tentang erti Al-Fatihah dan mungkin boleh sambung dengan bagaimana Datuk Nora mendepani cabaran aktiviti seni dan perniagaan dan mungkin yang terkini berkolaborasi. Mungkin saya dengar ada berkolaborasi dengan Sami Yusof. Mungkin projek tu boleh kita sama-sama wartakan. Silakan Datuk Nora, silakan. Okey. Masya Allah, terima kasih Datuk. Terima kasih banyak Ustaz Liana Afia. Memang saya pun kadang-kadang memang kita selalu dengar tapi kadang-kadang lupa kan. So terima kasih kerana mentarbiah balik, mengingatkan balik tentang kisah tadi tu yang siapakah yang Allah murkai, siapakah mereka yang sesat tu kan. Masya Allah. Harapan saya semoga yang mendengar, yang menyaksikan pada malam ni ambil betul-betul manfaat dan ambil simpan betul-betul ilmu tu supaya bila kita baca Al-Fatihah tu kita sama-sama menghayatinya lah. Mungkin saya nak sebut sikit lah sebelum tentang lagu ni. Memang masa kita orang decide lagu ni pun Alhamdulillah idea tu pun tercetus Allah yang bagi kan. So masa saya dengan arwah dulu cakap kita mula nak berhijrah tu kita kata macam mana, kenapa kita kadang-kadang kita solat susah kita nak khusyuk. So jawapannya adalah kerana kita tak khusyuk, kita tak faham bacaan-bacaan dalam solat kita tu. So saya kata macam mana kita nak faham sebab bukan bahasa kita kan. So dipendekkan cerita, saya kata kadang-kadang Al-Fatihah pun kita tak faham. So daripada situlah tercetusnya idea arwah Johan Nawawi buat lagu tu dan translate kan. Dan Alhamdulillah sampai hari ni saya rasa ramai yang mendapat ilmu dengan lagu ni. Kadang-kadang kalau kita lupa pun kita ingat balik lagu tu macam mana kan. So Alhamdulillah lah, semoga bermanfaat. Okey, aktiviti saya adalah beberapa projek yang akan berjalan insyaAllah, dan juga selepas harap-harap lepas PKP nantilah insyaAllah saya akan umumkan nanti. Adalah kolaborasi saya dengan satu nama yang besar di mata dunia, Islamic icon juga. InsyaAllah saya belum buat masa ni belum boleh umumkan lagi. So doakan saya semoga projek ini menjadi bukan kejayaan untuk saya, untuk seluruh ummah dan untuk generasi akan datang. InsyaAllah doakan. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Nora. Saya rasa macam secara ikhlasnya saya sentiasa mendoakan agar Datuk Nora sentiasa sukses dan membawa nama dalam industri ini ke mata dunia dalam konteks Islamik. Saya sangat sokong tu insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin boleh ceritakan tentang sedikit hal personal tentang bagaimana anak-anak di rumah, bagaimana Datuk Nora mengatasinya seorang diri sebagai ibu tunggal sekarang ini. Mungkin boleh kongsi yang kita sedikit, boleh kita redakan. Silakan. Okey. Alhamdulillah baik-baik saja. Syukur pada Allah, saya tertarik sangat dengan Ustaz punya ceramah tadi. Daripada awal dia kata segalanya berlaku tu ada hikmah kan. Memang saya sangat-sangat percaya segala apa yang kita lalui sekarang ni pasti ada hikmahnya, dan saya juga ambil nota tadi. Kadang-kadang kita selalu bersyukur bila kita dapat nikmat ataupun dapat benda yang happy, dapat benda seronok, dapat rumah, dapat kereta, dapat anak, dapat suami, dapat isteri kan. So kita happy. Tapi berapa ramai daripada kita yang bersyukur bila kita ditimpa musibah ataupun ujian. Dan memang di saat sekarang ni saya rasa memang kita kena bukan kita seronok ditimpa ujian, tapi kita kena bersyukur kerana kita kena yakin pasti ada hikmah di sebalik yang berlaku pada kita hari ini. Kita tak nampak, kita tak tahu. Mungkin bukan untuk kita, mungkin untuk masa depan kita jugalah. So, itu sajalah. Dan saya dengan anak biasa-biasa saja. Sekolah memang semuanya online balik. Dan saya pun sibuk dengan aktiviti. Kita follow. Apa pun pesanan saya pada semua, kita sebagai penggiat seni, tolonglah. Jangan culas ya, jangan ambil leka. Please jaga SOP betul-betul. Jagalah betul-betul, jangan merosakkan nama baik kita sebagai penggiat seni. So disiplinkan diri, jaga SOP supaya kita boleh bekerja lepas yang tenang, supaya kita back to normal, tak payah dipanjangkan lagi. So please hati-hati di luar sana, termasuk saya sendiri. Jaga diri and jaga SOP, patuh dengan arahan kerajaan.
Terima kasih. Alah, terima kasih Datuk Nora. Semalam kita dengar berita seramai 6,493 pesakit dan 50 kematian. Hari ini pesakit agak turun sikit, lebih kurang dalam 6,320 dan masih kekal 50 kematian. Masya Allah. So dia turun Allah. naik. Turun naik. Tapi saya sentiasa hari-hari saya doa supaya angka ni turun. Sebenarnya kita, kawan-kawan kita, orang-orang kita juga yang menaikkan angka ni. Jadi mungkin Betul. Ustaz Ali, Ustaz Ali. Oh, Ya, Ustaz saya. Ali. Mana Ustaz Ali? Okey Ustaz, mungkin Ya, saya. boleh berikan sedikit lebih kurang 2-3 minit bagaimana kita nak bagi pencerahan kepada manusia atau sahabat-sahabat kita di luar sana supaya nasihat ataupun sedikit nasihat untuk mereka supaya mereka sedar akan kebutuhan kerajaan untuk kita sama-sama mematuhi SOP ni. Boleh Okey. Ustaz bagi nasihat sikit? 2-3 minit. Okey. Saya cuba insyaAllah. Okey. Yang pertama, bila datang ujian, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi nak minta bantuan dengan Allah, yang pertama kena ada sabar je. Sebenarnya dalam setiap amalan kita semua ada sabar. Asyhadu an la ilaha illallah, bila kita beriman, bila kita masuk Islam, memang kita kena sabar. Mana ada ibadat ikut hawa nafsu. Puasa kena tahan makan. Zakat kena keluar duit. Sembahyang kena korbankan tidur subuh-subuh. Kadang-kadang tengah syuting kena berhenti, kena sembahyang. Semua kena ada sabar. Dalam setiap amalan ada sabar. Begitu juga nak minta dengan Allah, syarat yang pertama sebenarnya kena sabar. Sebab nak tak nak, sebelum kita doa, kita kena sabar supaya bila tak dapat, kita tak sakit. Kita tak marah dengan Allah. Kita doa sebab kita sebagai orang beriman, kita kena minta dengan Allah. Jadi, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Kita kena sentiasa berdoa. Saya selalu ingatkan, yang pertama sebenarnya adalah doa. Ada orang dia kata, usaha, ikhtiar, usaha, doa, tawakal. Sebenarnya tak. Yang pertama adalah doa dulu. Setiap kali kita nak buat sesuatu, mesti kena doa dulu. Sebelum kita ikhtiar ke, kita kena doa dulu. Contoh, ada orang pakai slipper saya. Katakanlah Abang Ayub pakai slipper saya. Ataupun saya pakai slipper Abang Ayub. Abang Ayub keluar daripada masjid, dia tengok slipper dia tak ada. Saya keluar daripada tandas, saya kata, Abang Ayub, saya pinjam slipper. Jadi Abang Ayub tadi nak marah. Aku nak cepat ni, dah janji dengan rumah nak berniaga. Jadi sebab Ustaz tak lambat, tapi nak cakap macam mana? Dia pun cakap, okey lah Ustaz, tak apa. Tapi dalam hati tak suka. Jadi hari ni kita banyak buat sesuatu, lepas tak jadi baru kita minta dengan Allah. Contoh, kita suruh anak kita belajar, tapi anak kita tak boleh nak belajar, tak dapat. Dia tak faham. Baru malam-malam kita minta doa. Sepatutnya sebelum hantar anak kita pergi sekolah, kita doa dulu. Jadi doa yang pertama. Yang kedua adalah baru ikhtiar. Lepas tu usaha, last sekali baru tawakal. Bila dah buat usaha baru tawakal. Jadi Nabi siang-siang dia berdakwah, malam-malam dia berdoa. Dia doa dulu. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Dia buat kerja, dia buat dakwah. Allah Ta'ala terima. Jadi, yang pertama, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Bila kita dekatkan diri dengan Allah, insya-Allah, bila kita taat Allah, kita tak akan taat Rasulullah. Bila kita taat Rasulullah,
kita akan belajar untuk mentaati pemerintah kita. Tak kiralah mereka di jalan yang salah ataupun jalan yang benar. Minta doa dengan Allah supaya Allah Ta'ala perbetulkan kalau ada salah. Kita kena selalu minta doa. Satu doa yang saya dapat sangat-sangat berguna. Allahumma arinal haq. Kalau boleh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Kalau nak ni boleh DM tepi insyaAllah. Boleh, betul. Ya Allah, Itu betul, tepat sekali. tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Dan bagi kami taufik untuk kami buat. Untuk kami ikut. Allahumma arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang tak benar itu, tak benar, batil. Dan hindarilah kami daripadanya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Sebab agama ni, dia tak sama dengan apa yang kita fikir. Kita nampak macam betul, tapi tak betul. Kita macam nampak macam tak betul, tapi betul. Dan agama ni, dia ialah Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala boleh buat macam mana dia nak. Jadi, kadang-kadang kita tak nampak. Jadi kita minta ya Allah sentiasa biar kita ni dalam kebenaran. Dalam jalan yang Allah Ta'ala nak. Tak kira dalam apa keadaan sekalipun. InsyaAllah kita taat Allah. InsyaAllah kita taat Rasulullah. Kita taat pemerintah kita. Kita minta dengan Allah. Kita sentiasa dalam kebenaran. Dan kita sentiasa nampak perkara yang batil itu batil. Supaya kita dapat hindarinya insyaAllah. Sekian untuk insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz nanti bolehlah kongsikan kita doa tadi Ustaz. Saya tak sempat Boleh nak tulis. insyaAllah. Separuh je dapat ni. Nak saya ulang lagi boleh insyaAllah. Okey, sekali lagi dan juga doa Okey. doa untuk kami semua Ustaz. Silakan. Ni nanti hujung nanti kita ada doa ke apa? Ada. Ada. Tapi yang ni saya baca sikit Okey, silakan. Allahumma arinal haqqa. Allahumma arinal haqqa. Warzuqna. Dia sambung terus. Warzuqna tiba'ah. Okey. Baik, Yang doa kedua ni, dia lebih kurang sama je. Dia tukar sikit-sikit perkataan je. Allahumma arinal haqqa. arinal batila. Allahumma arinal batila. Okey. Warzuqnaj tinabah. Yang pertama Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Allahumma arinal satu lagi? haqqa. Dia ulang dua kali. Oh. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Dan lagi satu Allahumma arinal batila haqqa batila warzuqna tiba'ah. Tinabah, masya-Allah. Tinabah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kami akan amalkan dan nanti kami Google lah makna dia kalau tak dapat baiklah. Sekali lagi bersama dengan kami. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita akan teruskan untuk kita nak ingin bagi masa terlalu cemburu kita 11.30 ni, masya-Allah. Pak Yop, mungkin kita nak masuk sikit Pak Yop. Mana Pak Yop? Oh, Pak Yop. Pak Yop ada tak? Alhamdulillah ada sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yop. Mari kita promo sikit tentang Irama TV ni Pak Yop. Silakan. Dan kita nak sampaikan penghujung ni. Alhamdulillah, terima kasih.
Terima kasih kepada Datuk Nora sekali lagi. Terima kasih kepada Ustaz Nafi. Terima kasih kepada Kumpulan Baskers. Hari ini hari yang ke-6 kita bersiaran. Enam, betul. Alhamdulillah. Jadi saya nak sambung balik macam tadi Datuk Nora cakap, artis-artis sekarang ni kita kalau tak boleh menyanyi, tak ada show, jadi kita boleh buat berbagai-bagai macam perniagaan yang kalau tahu masak, kita masak. Kalau tak tahu masak, dia boleh niaga online. Jadi kita di Irama, insya-Allah selepas program bersiaran ini, kita ada perancangan Irama TV akan kita ingin membantu artis-artis yang ada produk, yang ada produk masakan di rumah ke. Jadi kita besok akan buat live. Kita akan buat live di mana artis tu akan masak. Kita buat live, jadi cara tak langsung kita nak membantu mempromosikan produk-produk artis tersebut, insya-Allah. Wow, program baru ke? Apa tajuk Itu kita? program, Masak-masak mari. itu program bermasak berselebriti ke apa. Tajuknya kita belum ini lagi. Tapi cadangan kita ni telah diperhalusi dan kita banyak pihak yang menyokong kerana banyak penggiat seni atau artis selebriti yang berniaga sekarang ni kan. Jadi kenalah dengan nama kostum tu. Kerana kostum Irama ni untuk makluman, mungkin ada pihak yang tidak mengenali lagi kostum Irama. Kostum Irama ini kita terdiri ahli-ahli kita adalah syarikat-syarikat rakaman yang berdaftar. Kita bukan persatuan di mana ahli-ahli kita individu. Kita ahli-ahli kita ada syarikat-syarikat rakaman. Di bawah Irama sekarang kita ada 30 syarikat rakaman yang berdaftar. Berdaftar tu maksudnya berdaftar dengan SSM. Jadi dia berdaftar dengan YouTube. Jadi cara tak langsung dia automatik dia menjadi ahli kepada kostum Irama. Jadi saya harap selepas ni kalau ada syarikat-syarikat rakaman yang ingin menjadi ahli, boleh hubungi kami. Sekian Royce. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yop Majid, pengerusi Irama. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita panggil Kapelo Baskers untuk mendedangkan ke kita halwa telinga untuk akhir lagu-lagu raya beliau, iaitu Perjuangan Sahabat tadi. Mungkin kita nak pass over tu Datuk Nora untuk ucapan hari raya kepada kita dan mungkin nasihat kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Silakan Datuk Nora, ucapan raya, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masih belum terlambat. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam, terutama sekali sahabat-sahabat penggiat seni. Sebagaimana saya wawarkan daripada awal, terpaksa teruskan raya dalam PKP, jaga betul-betul SOP ikut arahan dan jaga nama baik kita sebagai insan seni yang berdisiplin sebenarnya. So please semoga kita dapat kembali dalam norma baru kehidupan kita, cari rezeki, dapat kerja, dapat job, back to normal. So kita sama-sama berdoa lah untuk diri kita dijauhkan daripada COVID, musibah, gejala dan juga sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin. Kita senjata yang paling powerful daripada orang Islam adalah doa. So jangan lupa berdoa. So insya-Allah itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Encik Ayub dan juga Roy sendiri dan juga Ustaz tadi. Terima kasih banyak-banyak. Ada banyak ilmu saya timba pada malam ni. Dan all the best juga kepada combo Kapelo Baskers. InsyaAllah ada rezeki boleh jumpa depan-depan. Keep it up. Be kreatif. Teruskan menyanyi. Teruskan berkarya. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, Jimmy. Mana Jimmy? Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, lagu Ustaz pun dah jelaskan tentang tazkirah erti sahabat sejagat. Dengan adanya sahabat perjuangan ini, harap kita sama-sama dapat merasa simpulan daripada keseluruhan agenda kita ini dengan lagu single. Single ni tahun bila? Single lagu Perjuangan Sahabat. Tahun ini? Raya ni adalah lagu untuk tahun ni punya raya. Memang lagu raya PKP. Lagu raya PKP. Masya Allah, Alhamdulillah. Tak sabar nak dengar ni lagu raya PKP. Masya Allah. Baiklah, standby untuk lagu ini. Tapi sebelum itu, habis saja selesai doa daripada Ustaz, doa pendek. Dan kita teruskan dengan lagu ya. Boleh ya? Boleh.
Baik. Alright, Ustaz Ali Hanifi boleh bacakan doa penutup, doa ringkas kerana kita dah terlepas masa ni. Boleh Ustaz ya? Saya nak Alhamdulillah. ucapkan terima kasih pada Datuk Nora sebab tadi video klip lagu Al-Fatihah tu anak saya suka sangat. Masya-Allah banyak dia belajar. Semoga dapat manfaat bagi arwah Datuk dan juga anak Datuk insya-Allah. Terima kasih kepada Baskes, Kafil, Abang Ayu dan kepada semualah insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur mujahidina fi sabilik. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi Suria wa fil Iraq wa fi kulli makan wa fi kulli zaman aina man kanu wa man kanu. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah. Hari ini ya Allah, sebelum ini ya Allah, kami lihat nak pergi masjid ya Allah. Kami tak rasa cinta kepada masjid ya Allah. Hari ini kau tutup masjid ya Allah. Semuanya salah silap kami ya Allah. Semuanya kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, dulu kami tak ada rasa apa-apa ya Allah dengan masjid ya Allah. Kami tak hiraukan dengan azan ya Allah. Hari ini kau tutup ya Allah. Semuanya atas kesalahan kami ya Allah. Semuanya atas dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah. Kau perbaikilah keadaan ini ya Allah. Kau angkatkanlah wabak ini ya Allah. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Berilah kesembuhan kepada kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan-urusan saudara kami di Palestin ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Berilah kemenangan kepada mereka ya Allah. Berilah bantuan kepada mereka ya Allah. Kau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya Allah. Kau Maha Kuat ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta ya Allah. Dan hanya kepada Engkau sahaja ya Allah yang layak kami minta ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Ali Hanafi. Nah, boleh Saya silakan. mohon maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Semoga Allah tak ampunkan dosa saya. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Saya juga selaku moderator hari ini, Roy Saian, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua, termasuklah jemputan-jemputan kita pada hari ini sentiasa menyokong industri muzik dalam konsortium irama. InsyaAllah kita sama-sama memperkasa. Datuk Nora, terima kasih memberi semangat kepada anak-anak kita, rakan-rakan kita yang mendengar ini, semangat untuk kita sebagai penggiat sini. Walau macam mana kita tetap bersama-sama dalam memperkasakan jiwa kita dan juga membahagikan jiwa kita ni, bagaimana kita nak muhasabah diri kita dan memandang keimanan menjadi kesaksian dalam kehidupan rutin harian kita. InsyaAllah. Dan seterusnya kita akan bersama dengan, saya akan tinggalkan anda semua dengan sebuah lagu baru, lagu raya PKP katanya, daripada kumpulan Baskes Capello. Dipersilakan semangat bersama dengan kita, perjuangan sahabat Capello Baskes. Combo Capello Baskes. Alright. Jom kita Boleh dengar enjoy. kan? Boleh Kalau sangat. boleh dengar, boleh tunjuk macam ni. Jangan lupa kita teruskan dengan tabung Raya angkut Sahabat Perjuangan. emergency aid. Alright. Wah, ada suara latar lah belakang tu. Bergembira di bulan Syawal, di hari raya. Sebulan kita menahan nafsu di bulan puasa. Sanak saudara, rekan dan saudara, sama gembira
walau terbatas pergerakannya tetap bahagia. Janganlah lupa kurang mampunya, bantulah jua. Kita sebangsa satu Malaysia telah berjaya. Di semenanjung Sabah dan Sarawak kita tak lupa, bersama-sama kita menyambut di hari raya. Salah dan silap, Ampun dan maaf, kita bersama di hari raya. Semua kilapnya lapangkan dada, bersua kita di hari raya. janganlah lupa kurang mampunya, bantulah jua. Kita sebangsa satu Malaysia telah berjaya. Di semenanjung Sabah dan Sarawak kita tak lupa, bersama-sama kita menyambut di hari raya. Sabar dan silap, ampun dan maaf, kita bersama di hari raya. Semua kilapnya lapangkan dada, bersua kita di hari raya. Sahabat perjuangan tetap di dada, di hari raya kembali semula, di hari raya. Kembali semula. Alhamdulillah, terima kasih semua, Masya Allah. Terima kasih kepada kawan-kawan. Bergembira di bulan Syawal, di hari raya. Sebulan kita menahan nafsu di bulan puasa. Sanak saudara, rakan dan saulan sama gembira, walau terbatas pergerakannya tetap bahagia. Janganlah lupa kurang mampunya, bantulah jua. Kita sebangsa satu Malaysia telah berjaya. Di semenanjung Sabah dan Sarawak kita tak lupa, bersama-sama kita menyambut di hari raya. Salah dan silap, ampun dan maaf, kita bersama di hari raya. Semua kilapnya lapangkan dada, bersua kita di hari raya.
So saya ucapkan terima kasih on behalf daripada Irama TV sehingga kita berjumpa lagi pada esok malam insya-Allah. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom Raya PKP V3. Jumpa nanti insya-Allah. Terima kasih. Sama. Ah.